Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan check out apa itu special task dalam pengurusan acara. Alright. $405 and Libby. $410. There are the four bids. The actual retail price is... First of all, untuk special task ni dalam bahasa Melayu dia tugas-tugas khas. Jadi, dia tidak seperti yang aku terangkan sebelum ni. Kalau catering dan logistik tu, kita sebut nama je, kita tahu apa tugas diorang. Tapi special task ni depends on nature of the acara. Bergantung kepada niche acara itu. Kalau entertainment, tugas special task berbeza dengan special task yang ada di dalam talk ataupun yang ada di dalam ceremony. Dia tidak berbeza banyak, tapi dia ada certain skop kerja yang tidak sama dengan niche yang lain. Alright. First of all, sebelum tu, kita tengok apa dia itu special task. Memastikan kecantikan, profesional dan quality event. Jadi peranan dia sangat penting. Dia seperti melengkapkan event itu. Complement the event. Dari segi menghias, dari segi menjaga quality dan dari segi memastikan event tu menjadi seprofesional yang mungkin. Kalau event tu perlu nampak profesional lah. Macam ceremony. Right. Okay, sebelum tu aku nak kreditkan kepada Event Apprentice. Macam biasalah, diorang aku guna slide daripada Event Apprentice untuk share dekat korang semua. Alright, okay. Ini adalah tugas-tugas utama untuk special task. Yang pertama, token of bising. Bunyi motor sini sebelah highway banyak motor. Token of appreciation. Jadi special task ini yang menyediakan token of appreciation kepada VIP, artis jemputan, panel jemputan, sesiapa sajalah yang menjadi tunjang utama atau menjadi pemain utama kepada acara tu. Kalau acara tu top, so ada speaker, ada panel, dan yang akan hadir ada VIP. So special task inilah yang akan sediakan token of appreciation. Right, yang kedua adalah special task sebagai master of ceremony. Tak tentu jugalah. Kadang-kadang kita akan melantik MC yang lain ataupun yang dari luar, ataupun MC tu memang tak terlibat sebagai komiti. Kita panggil kawan kita untuk jadi MC. Tapi kebanyakan daripada pengalaman aku, MC akan diambil daripada special task sebagai tugas menjadi MC. Ada juga kadang-kadang tu PR yang jadi MC. Tapi aku fikir tak sesuai lah PR jadi MC sebab PR kena jaga VIP dan orang lain. PR ni yang akan escort VIP nak ke mana, ke speaker nak ke mana-mana. Dia akan macam jadi assistant pada hari kejadian. Yang ketiga, special task sebagai tiket atau ticketing management. Dia yang mengurus dari segi printing tiket, jual tiket, kira-kira tiket. Macam itulah. Apa saja yang melibatkan tiket management kita akan tengok nanti detail dia. Yang keempat sebagai prizes preparation. Special task yang akan sedia hadiah jika ada diperlukanlah dalam kita punya acara. So dia akan sama ada dia beli atau dia buat sendiri atau dia custom. Beli barang-barang asing-asing lepas tu custom jadi hamper contoh kan. Itu adalah tugas special task. Dan yang terakhir sekali, special task sebagai decoration. Alright, decoration dia akan decorate, menghias sama ada stage tu ke, atau tempat registration ataupun photo booth. Itu semua tugas-tugas special task. Jadi kesemua tugas ni dia bukan buat semua ni dalam satu event, tidak. Tapi acara-acara tertentu tu akan melibatkan sama ada satu atau lebih main job scope daripada dalam ni lah. Maksudnya bukan semua ni dalam semua acara, tidak. Ada acara tak ada ticket management, ada acara tak ada prize preparation. Ada pun acara yang decoration tu decoration biasa-biasa sahaja. So dia depends. Alright. Token appreciation ni sebagai tanda kita menghargai ataupun tanda penghargaan kita kepada pemain utama acara kita tu lah. Kalau entertainment tu artis lah, hero acara contoh kan. Lepas tu kita ada jumpa VIP, kita akan bagi token appreciation. Boleh juga kita bagi kepada rombongan, contoh rombongan anak yatim kita jemput, kemudian dia datang. So kita bagi kepada rumah kebajikan tu token of appreciation. Alright. Kat sini ada tulis kepada VIP, tetamu kehormat yang ada juri, event yang pakai juri atau sesiapa yang penting di dalam acara kita. Dan yang pasti dia limited. Maksudnya dia nampak eksklusif lah. Kalau kita bagi kepada semua peserta pun dapat, dia tak jadi eksklusif lah. Dia tak jadi token of appreciation. Dia jadi macam dog gift. Alright. Kemudian di sini ada tulis dia boleh di dalam bentuk tunai atau di dalam bentuk sijil yang kita letak dalam frame tu kan, atau di dalam bentuk plug macam trofi macam tu lah. Ada dalam bentuk hamper. Tak kisah apa sahaja bentuk dia, yang penting nampak untuk kita menghargai kehadiran dia dalam acara kita. Alright. The extreme expense of purchasing, maksudnya token appreciation ini jangan sampai dia terlalu nampak macam lampau-lampau sangat. Maksudnya kita terlalu banyak berbelanja untuk token of appreciation saja. Contoh event top tu tak termasuk token appreciation, contoh RM500. Tapi untuk kita bagi token appreciation, token tu saja RM500. Maksudnya tak berbaloi lah. Tak berbaloi. Dia biar simple tapi nampak kita just for the sense of appreciation. Nampak kita menghargai. Alright. Bukan sahaja special task ni prepare nak bagi token apa, dia juga pada hari kejadian akan jadi tray girl ataupun dulang girl macam tu lah, yang dia bawa dulang ke atas tu. Kemudian program manager ambil bagi dekat
penerima token of appreciation. So, pada hari kejadian lah, dia akan jadi trigger. Alright, seterusnya adalah Master of Ceremony. Special task sebagai Master of Ceremony. Yang ni, kalau Master of Ceremony, dia akan melibatkan seorang program coordinator lah untuk coordinate dan untuk monitor Master of Ceremony. Apa yang aku nak terangkan pasal Master of Ceremony? Biasa Master of Ceremony ni event-event yang formal lah. Kalau event-event yang macam tak formal tu, kita dah ada moderator. Moderator tu memang kita panggil dari luar. Master of Ceremony ni beza dengan moderator adalah Master of Ceremony scripted. Contoh yang kita dengar biasa dalam acara tu, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menghadiri acara kami pada malam ini. Yang baca-baca macam tu lah. Bila dia scripted, segala apa yang dia baca tu perlu dipantau, perlu disemak dari segi salutation, nama-nama VIP, nama-nama program manager, tak kisahlah. Segala fakta atau nama yang ada dalam speech tu perlu disemak. Jadi siapa yang conduct? Seorang program coordinator lah kena jaga bahagian speech. Jaga dari segi tengok dia punya teks lah. Banyak kerana ada protocols, ada juga pronunciation kena betul. Contoh macam come, tak boleh sebut cum. Macam tu lah. Any facts yang ada dalam tu kena betul. Any numbers kena tepat. Jadi itulah antara tugas Master of Ceremony. Tapi yang prepare speech ni adalah PC, Program Coordinator. So special task sama ada tolong Program Coordinator untuk prepare speech ataupun dia hanya untuk melontarkan ataupun membaca speech itu sahaja. Alright, itu sahaja. Seterusnya special task sebagai ticket management atau ticketing management. Alright. Jadi apa yang ada dekat slide ini adalah proses ticket management untuk special task. Kalau kita tengok ni ada early stage, middle stage dan end stage. End stage ni maksudnya event lah dekat sini. Event dah ada dekat sini. Baik, early stage di peringkat selepas proposal approve, apa yang special task kena buat adalah dari segi technical preparation, memastikan design dibuat oleh publication, kemudian mendapatkan atau mencari quotation daripada kedai-kedai printing yang boleh provide harga yang murah. Kemudian kita buat order dan selepas technical preparation, design semua dah siap, quotation semua kita dah dapat, kita dah nak confirm. Kemudian ada strategic planning. Strategic planning ni adalah planning macam mana kita nak jual tiket. Dekat mana kita nak buka booth tiket tu. Pukul berapa kita nak buka, siapa yang akan involve, siapa yang akan turut menjual. Kemudian di middle stage adalah proses execution. Okay, macam tadi kita dah plan dah cantik, ada 3-4 booth, ada 5-6 orang satu booth. Kemudian masa untuk kita allocate atau kita execute kepada kerja tu lah. Dah start jaga, dah start distribute tiket, orang dah start booking, orang dah start beli. Alright, proses terusnya adalah target chasing. Alright, di peringkat awal kita ada set target. Contoh macam tiket, kita bagi contoh untuk proses ni atau untuk job scope ni. Contoh kita buat teater. Okey, kita dah plan dah, financial semua dah ada. So financial controller kata tiket perlu dijual, let's say 300 unit perlu dijual. 300 unit perlu dijual. So daripada situlah special task buat strategic planning ni. Maksudnya agak-agak 300 tiket tu kalau satu booth satu minggu boleh lepas tak? Boleh habis jual tak? Kalau tak habis jual, kena banyakkan lagi. Mungkin kena banyakkan lagi booth. Atau kena banyakkan lagi masa jualan. Atau kena banyakkan lagi promotion. Tapi promotion tu bukan bahagian special task lah. Ini aku cerita ni untuk bahagian special task, apa yang dia boleh contribute untuk mencapai target jualan tiket. Kena banyakkan lagi komiti yang boleh involve dalam jualan tiket. Untuk mencapai stage yang second last ni, nak mencapai target yang kita kejar. Tentunya kena monitor hari ni berapa jualan, esok berapa jualan. Contoh tadi kita nak target 300 tiket, hari ni 30, esok 70. Tapi event lagi 5 hari atau 10 hari. Sempat tak? So benda tu semua special task kena monitor. Agak-agak sempat tak untuk kita capai 300 tiket dalam masa 10 hari. Which is kalau 2 hari tu dah 100, cukup lah. So macam tu, kita kena monitor, kita kena calculate, kita kena projection. Dan yang terakhir adalah data collection. So dah habis, dah nak start event, kita collect balik tiket-tiket yang kita dah bagi komiti jual. Kita collect sekali dengan duit. Masa tu kita kira lah tally tak tiket yang dijual dan duit yang kita dapat. So masa tu kena kira lah, takut ada yang terlopong kat mana-mana. Contoh tiket habis 300 dah capai target, tapi duit yang kita dapat tak sampai pun macam 300 tiket terjual. So masa tu kita kena cari kat mana silap dia. Ada ke komiti yang kurang bagi duit ke apa ke?
So benda tu semua kena monitor, kena betul-betul precise dalam jualan tiket. Yang lagi-lagi bila kita distribute tiket, komiti lain semua jual, kita kena take note lah. Komiti A ambil 5 tiket, kemudian dia pulang balik berapa tiket, duit dia pulang balik berapa, macam tu, kena precise. Isu dekat sini banyak berlaku, tak cukup. Ada komiti tu tak pulang-pulang tiket, tak bagi-bagi duit. Kita kena sentiasa update dengan komiti yang if ada problem-problem yang macam ni yang membuat tugas kita nampak tak cantik. Kemudian lah sekali dah collect, semua dah cantik, dah tally, semua bagi dekat financial controller untuk tunai. Okey. Baik, seterusnya special task sebagai yang prepare hadiah. Yang event apprentice tunjuk dalam slide ni adalah proses macam mana prizes preparation tu berlangsung atau berlaku. Yang pertama adalah sama macam proses-proses catering tu. Identify price apa yang akan ada, price berapa price, siapa yang dapat. Kemudian kita cari quotation, siapa kedai mana buat lagi murah, sama ada kita nak beli sama ada kita nak beli barang siap ataupun kita nak buat custom ataupun kita nak buat sendiri. Custom tu macam kita pergi kedai RM2, beli, lepas tu kita buat hamper. Buat sendiri tu pula, mungkin kita ada bakat melukis, so kita lukis. Macam tu. Okey. Tu yang proses yang ketiga lah, order atau custom. Dan proses yang keempat, handing over, iaitu pada hari kejadian kita serahkan kepada penerima hadiah. Dan masa tu pun kita akan jadi trigger. Alright. Decoration. Special task sebagai orang yang menghias acara. Terbahagi kepada dua, sama ada acara itu indoor ataupun acara itu outdoor. Contoh event concert. Okey, contoh event concert indoor. So stage tu kita nak hias lah, nak nampak feel concert, nak bagi dia cantik. Dan bukan saja stage, mungkin kita nak buat photo booth atau mungkin kita nak hias tempat registration. Terpulang macam mana nak bagi. Yang penting decoration tu mengikut tema acara. Kalau konsert, ikut tema konsert lah. Kalau event untuk kanak-kanak, ikut tema kanak-kanak. Jangan decoration tu buat konsert tapi decorate macam kanak-kanak. Alright. Dan seterusnya untuk outdoor. Untuk outdoor ni apa pentingnya decoration untuk outdoor? Pentingnya adalah untuk kalau signage tu, kalau kita buat run, kita yang prepare signage tu special task lah. Lepas tu kalau untuk orang nak gather kat mana kawasan tempat berkumpul, nak bagi nampak jelas, nak bagi nampak clear, nak bagi nampak happening, mungkin special task kena buat sculpture event tu. Contoh macam Fate IIUM Run. So ada nampak Fate IIUM Run. So sini tempat berkumpul, sini tempat start ke tempat habis ke, ini nampak jelas. Itu tujuan decoration untuk outdoor punya event. Alright. Apa isu untuk decoration? Isu untuk decoration atau challenge untuk decoration biasanya yang pertama lah, bila isu kekangan bajet, kita kena banyak gunakan recycle materials ataupun kita kena banyak gunakan materials yang kena beli tapi tidak memakan terlalu banyak bajet. Itulah kalau dari segi financial constraint. Dari segi lain, mungkin end result kepada decoration tu tak seperti apa yang kita inginkan. Kita dah buat, kita ingat cantik, tapi bila end result, dia jadi tak cantik. So, itu adalah challenge lah, sama ada kita nak buat balik atau kita nak repair semula. Alright. Dah habis dah? Alright, itu sahaja untuk bahagian special task. Mungkin ada tugas-tugas lain yang aku terlepas pandang ataupun yang aku tak masukkan, yang event apprentice tak masukkan dalam slide. Tapi apa yang ada itu adalah common atau typical yang berlaku di dalam setiap acara melibatkan special task. Alright. So itu sahaja untuk penerangan ringkas untuk special task pada kali ini. InsyaAllah aku akan terus upload jawatan-jawatan yang lain, skop kerja daripada jawatan lain untuk video next time. Korang jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, komen. Kalau ada kritikan, cadangan, boleh tulis di ruangan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.